Kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat ini dilahirkan sebagai buta, memeluk Islam sejak awal kenabian di Mekah. Dia juga seorang Quraisy, rombongan pertama sebaris Mus'ab bin Umair yang berhijrah ke Madinah menjadi pendakwah Islam dan penyampai kitab suci Al-Quran. Sejak Islam, beliau sangat cintakan Al-Quran dan ilmunya. Ada saja peluang, pasti beliau akan merebutnya untuk mendengar kalam Allah dari mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Baginda berusaha menyampaikan dakwah, mengharapkan pembesar itu menerima Islam. Islamnya seorang yang berkedudukan tinggi seperti mereka sangat penting untuk kelangsungan dakwah masa itu. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Kerana buta, Abdullah tidak tahu di hadapan Nabi itu terdapat ramai VIP yang perlu dilayan oleh baginda. Sikap Abdullah mengulang permintaannya beberapa kali membuatkan baginda merasa tidak selesa. Maka baginda tidak menghiraukan permintaan Abdullah sehingga menarik muka masam dan berpaling. Tatkala itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia, yakni Muhammad, bermuka masam dan berpaling kerana seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya, yakni daripada dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada yakni celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri, yakni beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut pada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan, maka siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, yakni ajaran-ajaran itu terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para utusan yang mulia lagi senantiasa berbakti. Surah Abasa ayat 1 hingga 16. 16 potong ayat Allah turun demi seorang buta. Sejak menerima teguran ilahi itu, Abdullah dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia datang, diperuntukkan tempat khas untuknya, menyambut kedatangannya dengan bersungguh, bertanya keperluannya dan menunaikan segala permintaannya. Di Madinah, dia berganding dengan Bilal bin Rabah sebagai muazzin. Adakala Bilal azan dan dia iqamah, dan adakala dia azan manakala Bilal pula iqamah. Pada waktu pagi bulan Ramadan, Bilal akan melaungkan azan pertama untuk mengejutkan sahur, manakala Abdullah akan azan subuh. Walaupun matanya buta, tetapi hatinya celik dan jiwanya tinggi untuk agama Islam. Walaupun diberikan pengecualian dari menyertai peperangan, beliau tidak mahu duduk sahaja sedangkan orang lain keluar berjihad. Beliau meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut sama ke medan perang dengan berkata, letakkan aku di tengah-tengah antara dua pasukan Islam dan musuh, serahkan kepada aku panji, biar aku yang memegang dan melindunginya. Jangan bimbang, aku seorang buta, aku tak mampu untuk berlari. Pada tahun 14 Hijrah, Sayyidina Umar telah mengerahkan umat Islam untuk memerangi Parsi secara habis-habisan. Umat Islam segera menyahut seruan khalifah itu, termasuklah si buta Abdullah bin Ummi Maktum. Seperti biasa, Abdullah diberi tugas memegang panji Islam, dipakaikan kepadanya baju besi dan diletakkannya di tengah. Berlakulah perang Qadisiyah yang dahsyat. Perang berlanjutan sehingga 3 hari lamanya.
Akhirnya Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Palsi gugur di tanah air sendiri, Islam tertegak di bumi syirik itu, meletakkan Islam sebagai kerajaan terbesar di dunia. Namun, bayaran kemenangan itu juga besar. Beratus pejuang Islam terkorban menemui syahid. Di antara mereka adalah si buta Abdullah bin Ummi Maktum. Jasad beliau ditemui terkujur kaku, berlumuran darah, berbaring dalam keadaan memeluk panji Islam. Berbahagialah Abdullah di alam sana, walaupun dihijab pandangannya di dunia. Pasti di sana mendapat sepasang mata yang dapat melihat apa saja, segala keindahan dan nikmat di syurga. Malulah kita yang sempurna segala sifat, tetapi sangat berkira walau untuk mengalirkan setitis peluh di jalan Allah.